Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi harap semua sihat dan bersedia untuk belajar. Minggu ini kita akan masuk tajuk yang keempat, iaitu solat jenazah. Sebelum kita membincangkan tentang solat jenazah dengan lebih mendalam, kita tengok dulu apa dia tanggungjawab orang yang hidup ke atas orang yang baru meninggal dunia. Okey, di sini kalau kamu tengok dekat slide ni, ada beberapa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap jenazah orang Islam. Pertama, kita kena mandikan jenazah tersebut. Selepas selesai mandikan jenazah dah bersih, kita kafankan jenazah. Okey, setelah kita kafankan dengan sempurna, jenazah tersebut kita akan solatkan dia, itu solat jenazah. Dan akhir sekali kita akan kebumikan jenazah tersebut. Ini 4 perkara penting dalam pengurusan jenazah. Okey, untuk pembelajaran kita akan fokus kepada solat jenazah. Baik, tengok. Pengertian solat jenazah. Apakah itu solat jenazah? Okey, solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah orang Islam yang telah meninggal dunia. Ingat, jenazah orang Islam sahaja. Kalau andai kata orang tu murtad, kita tak perlu nak solatkan dia sebab dia bukan lagi orang Islam. Ingat, solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Okey. Hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Saya ulang lagi sekali, fardu kifayah. Okey, sebelum ni kamu hanya dengar perkataan fardu ain. Okey, sekarang kamu sudah berjumpa dengan perkataan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Maksudnya, kalau satu perkara itu dia adalah fardu kifayah, maka perkara itu wajib ke atas setiap orang dalam satu komuniti secara berkelompok. Tetapi memadai dilakukan hanya sebahagian daripada orang daripada kumpulan tersebut. Tak perlu semua buat. Ada seorang buat, seorang ataupun dua orang buat, semua terselamat. Tapi kalau tak ada siapa langsung buat, satu kawasan ataupun satu komuniti itu akan menanggung dosa. Itu maksud fardu kifayah. Kalau fardu ain, dia hukum wajib ke atas setiap individu. Maksudnya setiap individu kena buat. Kalau fardu kifayah, hukum wajib tu jatuh ke atas satu kumpulan ataupun satu komuniti. Memadai hanya beberapa orang wakil buat saja benda tu, semua selamat. Kalau tak ada langsung orang buat, semua menanggung dosa. Okey, jelas fardu kifayah? Okey, sekarang kita tengok solat jenazah. Okay. Untuk pengetahuan kamu semua, solat jenazah ni adalah satu-satunya solat yang tidak mempunyai perbuatan rokok dan sujud. Hanya takbir semata-mata, iaitu 4 kali takbir. Rokok dan sujud tak ada. Okay, solat jenazah ni kita boleh lakukan secara berseorangan ataupun berjemaah. Namun, disunatkan dilakukan secara berjemaah. Okey. Walaupun solat jenazah ni berbeza daripada solat biasa, namun syarat sah solat dan juga perkara yang membatalkan solat masih sama seperti solat biasa. Maksudnya dari segi syarat sah, kalau kamu nak solat jenazah, kamu kena berwuduk, suci daripada hadas kecil, hadas besar, mesti badan kamu tak ada najis, menutup aurat. Itu syarat-syarat sah dia. Sama macam solat biasa. Begitu juga perkara yang membatalkan solat. Andai kata tengah-tengah kamu solat jenazah, kamu terbuang angin terkentut, terbatallah solat kamu. Okey, dari segi syarat sah dan perkara membatalkan solat masih sama seperti solat biasa. Bezanya dia tak ada rokok dan tiada sujud. Okey.
Tengok rukun solat jenazah. Okey, rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Yang mampu berdiri, berdiri. Yang tak mampu berdiri boleh duduk. Okey, selepas berdiri tegak, kena niat mendirikan solat jenazah ketika takbiratul ihram, iaitu ketika kamu sebut Allahu Akbar, ketika tu kamu niat di hati kamu tengah buat solat jenazah untuk mayat yang ada kat depan kamu tu. Okey, untuk niat solat jenazah ni, dia ada sedikit perbezaan untuk jenazah lelaki, jenazah perempuan dan juga jenazah kanak-kanak. Kita tengok satu-satu ya. Okey, ini lafaz niat solat jenazah untuk jenazah lelaki dewasa. Okey, Umi baca ya. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardul kifayah kerana Allah Ta'ala. Okey, bergantung kalau kamu imam, guna perkataan imaman iaitu menjadi imam. Kalau kamu makmum, guna perkataan makmuman iaitu menjadi makmum. Bergantung kamu imam ataupun makmum. Okey, kalau kamu tengok kat sini, tak ada perkataan roka'atin tapi digantikan dengan perkataan arba'a takbiratin iaitu 4 takbir. Sebab solat jenazah tak ada rakaat, dia hanya 4 kali takbir sahaja. Okey, ini jenazah lelaki. Haza mayyiti. Tengok pula jenazah perempuan. Okey, lafaz niat untuk jenazah perempuan sama macam lafaz niat solat jenazah lelaki. Bezanya dekat sini. Kalau lelaki dia haza mayyiti, kalau perempuan digantikan dengan hazihi mayyitati. Mayat perempuan ini. Hazihi mayyitati. Kamu pun belajar nak bahasa Arab kan? Okey, kalau haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas iaitu perempuan. So, untuk jenazah perempuan, beza dia hazihi mayyitati, mayat perempuan ini. Okey. Ini untuk lelaki dan perempuan dewasa. Untuk jenazah kanak-kanak, ada sedikit perbezaan iaitu ada perkataan tifli. Tifli yang bermaksud kanak-kanak. Okey, ini contoh lafaz niat solat jenazah untuk kanak-kanak lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, Umi ambil contoh Umi sebagai makmum. So, Umi guna perkataan makmum. Okey, kalau kamu tengok sini, dia ada tifli. Kanak-kanak lelaki. Okey, untuk kanak-kanak perempuan pula. Ini, lafaz niat jenazah kanak-kanak perempuan. Usalli ala hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, untuk perempuan hazihi mayyitati dan juga tiflati. Kalau lelaki tifli, perempuan tiflati. Okey, jelas ah? Kalau kamu tengok lafaz niat ni, okey, ada perkataan arba'a takbiratin, kamu tahu okey, ini adalah lafaz niat solat jenazah. So, pastikan kamu kenal, macam pastikan kamu tengok lafaz niat, kamu tahu ini lafaz niat solat apa. Okey. Seterusnya, rukun yang ketiga adalah takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Okey, macam Umi cakap tadi, solat jenazah tiada rukuk dan sujud, hanya 4 kali takbir. Iaitu rukun ketiga, takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Okey.
Rukun keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Takbir pertama tadi adalah takbiratul ihram beserta niat. Habis tu kamu baca surah Al-Fatihah. Habis surah Al-Fatihah, masuk rukun ke-5 iaitu membaca selawat ke atas Nabi Muhammad selepas takbir kedua. Habis Fatihah, kamu akan angkat takbir untuk yang kedua. Selepas takbir kedua, kamu membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini selawat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Okey, ini selawat yang agak panjang. Andai kata kamu tak ingat, cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pun dah memadai. Tapi lagi baguslah kalau kamu boleh baca keseluruhan selawat ini. Okey. Seterusnya, rukun ke-6. Rukun ke-6, mendoakan jenazah selepas takbir ketiga. Okey, habis tadi selawat, kamu angkat pula takbir Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Selepas takbir ketiga, kamu akan mendoakan jenazah tersebut. Okey. Doa ni pun ada sedikit perbezaan untuk jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Yang mana Umi merahkan ni perbezaan dia. Kalau jenazah lelaki, dia guna hu. Kalau jenazah perempuan, dia guna ha. Okey, kita baca doa dia. Doa dia berbunyi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lagi sekali. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang bermaksud, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia dan ampuni kesalahan dia. Maksudnya sama untuk dua doa, cuma hu dengan ha ni orang kata apa? Berbeza untuk lelaki dan perempuan sahaja. Maksud doa dia sama sahaja. Okey. Seterusnya, rukun solat jenazah yang ke-7, iaitu yang akhir sekali, ialah memberi salam yang pertama selepas takbir ke-4. Okey, selepas selesai membaca doa kepada jenazah tadi, kamu angkat takbir yang ke-4. Selepas angkat takbir yang ke-4, kamu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang rukun, yang salam yang pertama tadi, yang ke kanan tu. Okey. Okey, secara rumusannya, okey. Rukun solat jenazah yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kedua, niat mendirikan solat jenazah ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Rukun kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad selepas takbir kedua. Rukun keenam, mendoakan jenazah selepas takbir ketiga. Dan akhir sekali, rukun yang ketujuh, memberi salam yang pertama selepas takbir yang keempat. Ini 7 rukun solat jenazah. Okey, Umi harap semua boleh hafal dan semua boleh ingat 7 rukun ni. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Okey, Umi harap semua boleh buat latihan yang Umi berikan selepas menonton video ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.